Salam sejahtera diucapkan tahniah kepada Kerajaan Madani kerana makin lama makin hebat. Kita masih ada 3 tahun lagi kerajaan ini untuk membuktikan bahawa pimpinan Anwar Ibrahim tidak mengecewakan. Sudah mula dilihat, ramai sudah walaun-walaun yang mula sedar diri, yang mula beralih sokongan, yang mula muhasabah diri, yang mula insaf dan mungkin menyesal menabur fitnah sebelum ini atau termakan fitnah sebelum ini. Ini kerana apa yang dilihat di Malaysia sekarang ini ialah bertubi-tubi berita baik yang mula menghujani rakyat Malaysia. Antaranya pada bulan Ogos ini, semua penjawat awam bakal menikmati kenaikan gaji yang baharu. Ini satu berita yang baik untuk para penjawat awam yang pastinya dinantikan selama ini. Selain daripada itu, ada banyak lagi berita-berita kejayaan negara ini, bukan saja di dalam negara tetapi diiktiraf oleh luar negara. Lebih penting ialah pepatah orang Melayu kata, janganlah masuk bakul angkat sendiri kerana itu memalukan. Tetapi apa yang berlaku kepada kerajaan sekarang ialah kita bukan masuk bakul angkat sendiri, tetapi pihak luar sendiri yang mengiktiraf, pihak luar sendiri yang memberikan pengiktirafan kepada negara kita untuk kejayaan-kejayaan ekonomi kita yang makin luar biasa, makin dipercayai, dan pelaburan pun, para pelabur pun makin bertambah-tambah masuk ke Malaysia. Hari ini bertubi-tubi berita baik ekonomi Malaysia di sepanjang bulan Julai. Berita baik ekonomi Malaysia. Ditulis oleh Ahmad Mursi. Tahniah Perdana Menteri yang ke-10, tahniah Madani, tahniah PHBN GRS GPS, Alhamdulillah. Nombor 1, KDNK Malaysia meningkat 5.8%, suku kedua tahun 2024. Suku pertama 4.2%, melebihi jangkaan ahli ekonomi 19 Julai pada 2024. Berita baik yang kedua, ringgit kini menjadi mata wang yang mempunyai prestasi terbaik di Asia selepas rupi India 13 Julai 2024. Kita menjadi mata wang kedua terbaik di rantau Asia. Ini bukan rantau Asia Tenggara ya, saudara-saudara. Bukan juga rantau Malaysia. Tapi rantau Asia. Di rantau Asia ni banyak negara-negara yang gergasi. Antaranya seperti China dan juga seperti Jepun. Tapi Malaysia gah menduduki tangga kedua sebagai mata wang mempunyai prestasi terbaik. Kita hanya dikalahkan oleh rupi India. Bukankah itu satu fakta yang harus Anda terima? Nombor 3, FBM KLCI, bursa mencecah peras tertinggi dalam 3 tahun, melepasi halangan psikologi 1630, sasaran 1700 akhir tahun ini. Pada 15 Julai 2024. Pada 11 Julai 2024 pula, nombor 4, JP Morgan menaikkan rating Malaysia dari underweight menjadi natural. Pertama kali sejak 6 tahun dengan apa yang mereka sifatkan perkembangan ekonomi yang memeranjatkan. Ini semua kerana kehebatan kebijaksanaan kerajaan yang ada dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Apabila semuanya bekerja keras, diketuai oleh Anwar Ibrahim, maka rating Malaysia dinaikkan daripada underweight menjadi natural pertama kali sejak 6 tahun. Sejak 6 tahun. 6 tahun itu siapa pemerintahnya? Anda pun sedar. Perdana Menterinya antaranya Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob. Terbuktilah Anwar Ibrahim mampu melakukan keajaiban yang memeranjatkan, kata JP Morgan. Nombor 5, Forbes pula memuji pembaharuan yang dilakukan Malaysia, mengarahkan ekonomi Malaysia ke arah pertumbuhan tinggi dan nilai tinggi di bawah kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Nombor 6, nilai dagangan Malaysia naik
8,7% kepada 1,158 triliun pada Jun 2024. Tren menaik sejak Januari 2024 hingga 11 Julai 2024. Ketujuh, harga sayur turun 20%. Ini dinyatakan pada 19 Julai 2024. Jadi lepas ini, apalagi yang nak dikata? Apalagi harga barang yang dikata meningkat dan sebagainya. Banyak orang hanya cakap, tapi bila disuruh buat laporan, bila disuruh buat senarai mana yang meningkat, mereka pun tak tahu apa yang nak ditulis. Paling penting lagi kerajaan sudah bagi laluan. Kata kerajaan, kalau ada harga barang atau harga apa perkhidmatan dan sebagainya yang anda kesan dinaikkan tanpa mengikut peraturan, anda lapor. Jangan hanya bising, lapor, kata kerajaan. Tapi itulah, kalau tiada isu yang betul, mereka tak akan berani buat laporan. Nombor 8. OPR kerajaan kita atau OPR Malaysia kekal 3% untuk kali ke-7 berturut-turut. Nombor 9. Malaysia dalam landasan untuk menjadi pasaran data center ketiga terbesar di Asia. Ini dimaklumkan pada 16 Julai tahun 2024. Nombor 10. Ringgit mula menunjukkan peningkatan berbanding Singapura dolar sejak 6 bulan lalu, dinyatakan pada Julai 2024. Nombor 11, paling penting sekali ialah 250 juta ringgit berjaya diselamatkan dari ketirisan sebulan selepas rasionalisasi diesel dilaksanakan, diumumkan sendiri oleh Menteri Kewangan yang kedua pada 15 Julai tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, ini adalah bukti keberkesanan penyasaran subsidi berdiesel. Ini telah berjaya menyelamatkan negara kita daripada ketirisan dan berjaya menyelamatkan minyak Malaysia daripada keluar daripada Malaysia, diseludup keluar daripada Malaysia. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah dia data yang betul. Ini bukan surat layang, ini pun bukan cakap-cakap di kedai kopi, tapi inilah datanya. Bertubi-tubi berita baik ekonomi Malaysia sepanjang Julai. Tahniah diucapkan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tahniah kepada Kerajaan Madani, tahniah kepada PH, BN, GRS, GPS dan semua yang terlibat. Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tahun lepas, kalau anda masih ingat, bukan tahun lepas, tahun ini kalau masih ingat, ada orang tu beraninya memfitnah kerajaan dengan tulisan hantaran palsu yang menyentuh isu 3R. Nah, padan muka dia kali ini akhirnya didenda RM25,000. Itulah, terlalu emosi sangat nak menghancurkan kerajaan Madani, nak mahu rosakkan nama Perdana Menteri, nak mahu merosakkan kerajaan ini, terlalu emosi ikut-ikutan, akhirnya dapat padah. Kan dah kena diri sendiri, ikut emosi, ikut gelombang, kononnya gelombang tah apa-apa punya gelombang, sendiri kena. Kali ini mintalah bantuan dari gelombang itu. Manalah tahu mereka boleh bantu bayar denda RM25,000 tu kan. Hari ini gara-gara memulakan hantaran palsu, mendakwa tiada majlis tilawah dan hafazan Al-Quran tahun ini, seorang individu didenda RM25,000 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Nah, sekarang ini orang yang dah kena ini harap-harap dia dapat pengajaran dan berhentilah ikut emosi. Sekarang siapa nak bantu anda? Orang politik tak akan bantu kalau mereka tiada kepentingan. Jadi diri sendirilah yang bayar kan ruginya. Aduh, tak tahulah dari mana idenya beliau ini memulakan hantaran palsu tu. Adakah beliau ini dipengaruhi orang ataupun ada dalang di belakang yang cucuk-cucuk beliau supaya hantar hantaran itu?
Sekarang ni nak macam mana lagi? Takkan nak pula pungut derma lagi. Nak pungut derma lagi, nak minta bantuan bayar pula kebodohan sendiri kan? Kalau netizen kata ini satu kepintaran, itu satu bukan kepintaran, tapi hantaran palsu, itu satu kebodohan. Membunuh diri sendiri kan. Individu itu dikenakan denda di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 EKM 1998 kerana memuat naik kandungan palsu. SKMM berkata dalam satu kenyataan, individu terbabit didapati bersalah kerana menggunakan perkataan yang menyentuh isu 3R, iaitu bangsa, agama dan raja. Individu berkenaan telah memuat naik status di Facebook yang menyebut bahawa majlis tahunan anjuran kerajaan itu tidak akan diadakan kali ini setelah dipengaruhi oleh pihak tertentu. Nah, yang ini lagi paling teruk. Gara-gara emosi dengan satu orang atau pihak tertentu, maka munculnya satu idea bodoh yang mendakwa, menghantar hantaran palsu. Nah, sekarang ini badan mukalah. Section 233 Akta 1998 melarang antara lain pembuatan atau penghantaran komunikasi yang bersifat lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiayai, mengugut atau mengganggu orang lain, kata kenyataan itu. Sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pada awal April tahun ini, tular hantaran yang dimuat naik sejumlah pemilik media sosial mendakwa tiada majlis tilawah Al-Quran diadakan tahun ini. Mesej tersusun yang cuba memburukkan kerajaan itu dapat dikesan dengan mudah kerana ayat digunakan mereka kelihatan serupa, identikal dengan sedikit olahan. Sementara itu, SKMM mengingatkan orang ramai untuk tidak menyalahgunakan perkhidmatan rangkaian dan aplikasi dalam talian dengan menyebarkan sebarang kandungan tidak sahih atau palsu. Orang ramai juga perlu sentiasa berwaspada dengan sebarang maklumat yang diterima dan jika tidak pasti, rujuk dahulu dengan sumber berwajib atau sumber-sumber rasmi untuk pengesahan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.